Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang perempuan. Cuma kata orang yang cinta dengan Nabi ni. Seorang perempuan minta kepada Sayyidatina Aisyah untuk melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok di mana maqam Rasulullah. Tak mana maqam Nabi? Maka dia minta kepada Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dikata oleh perempuan tersebut, "Ikshifi li qabra Rasulillah." Tolong bukakan kepada saya kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kubur Nabi kita Muhammad sekarang tidak boleh dilihat lagi. Nah, kalaupun ada orang boleh masuk dalam makam, macam baru ni Presiden Shishan. Nah, apa dia? Nama apa? Kadirov ada? Nampak Kadirov nama apa tau? Abdul Rahman kah nama dia? Kadirov tu. Dia masuk kan? Dia boleh masuk ke dalam makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dia masuk dalam makam, dia masuk terus dalam? Tak. Sebab kawasan dalam makam Nabi telah dibuat dinding yang besar. Yang orang masuk sekarang ni hanya melihat dinding saja, tidak melihat makam Nabi yang asal. Makam Nabi telah ditutup pada zaman Zohir Bibers. Zohir Bibers, Raja Mesir, satu ketika dulu telah membuat pagar pada makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang tidak boleh lagi melihat apa yang ada dalam kawasan makam. Nah, pada zaman dulu ni ada lagi, sebelum zaman Bibers boleh tengok masuk lagi. Sebab masjid Nabi pernah terbakar dulu. Makam Qubbah Nabi kita Muhammad pernah terbakar waktu ketika Syiah memerintah bumi Madinah Al-Munawwarah dalam saya tak ingat berapa tahun yang mereka merintah tersebut. Tapi setiap hari di atas mimbar Nabi dilaknat para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain. Di atas mimbar Nabi. Mimbar Nabi guna tu. Lah ni mimbar yang ada di Masjid Nabawi bukan mimbar Nabi lagi. Tu mimbar yang baru dibuat. Dulu mimbar Nabi yang dibuat daripada kayu. Yang dibuat oleh sahabat yang Najjar, tukang kayu yang minta kepada Nabi untuk buat mimbar. Jadi Nabi naik atas mimbar dan setiap kali Nabi naik, Nabi akan pegang dekat tombol mimbar. Sebab mimbar Nabi 3 anak tangga ya. Dia ada tombol dia pegang tu, Nabi pegang kat tombol tersebut. Tombol itulah yang dipegang selalu oleh Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar setiap kali lalu di Masjid Nabawi, masuk dalam Masjid Nabawi dia akan usap tombol tu. Usap, cium. Orang tanya kenapa selalu usap yang tu? Karena ni bekas tapak tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ambil berkat dengan tapak tangan Nabi. Mimbar tersebut dinaik oleh kelompok Syiah ni, kutuk Nabi, kutuk sahabat Nabi tiap hari. Khususnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Bayangkan di sebelah Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dikutuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar setiap malam, setiap hari di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah ada seorang ulama mimpi bahawa dilihat belalang penuh di Masjid Nabawi dan di atas makam Nabi kita Muhammad di atas Qubbah penuh dengan belalang, kemudian datang api menyambar dan belalang-belalang tadi mati. Dan ditakwilkan mimpi tersebut akan berlaku benda besar di Madinah Al-Munawwarah. Beberapa hari selepas itu berlaku kebakaran besar di Masjid Nabawi yang menyebabkan hancur masjid pada waktu itu. Termasuk mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Qubbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qubbah Khadra, sebelum ada hijau tu, sebelum buat hijau, Qubbah Nabi warnanya silver. Seperti Qubbah yang ada sebelah-sebelah tu warna silver. Warna macam tu. Qubbah tu terbakar. Dan kebakaran tadi menyebabkan terjatuh ke dalam mimbar, ke dalam makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut oleh Al-Imam Samhudi rahimahullahu taala dalam Wafa'ul Wafa. Cerita berkenaan dengan tarikh Madinah Al-Munawwarah, tarikh Madinatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tarikh Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila terjatuh di atas makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang nak masuk ke dalam makam tersebut, nak cuci makam, pakat bincang semua, pakat takut nak masuk. Karena bimbang kalau terzahir jasad Nabi kita Muhammad. Takut jatuh yang besar tu maka akan terkena pada makam Nabi, takut terbongkar makam Nabi, ternampak jenazah Nabi. Kalau nampak jasad Nabi, ternampak aurat Nabi, buta mata. Sebab tu Nabi waktu dimandikan jenazah Nabi SAW, ditutup mata Sayyidina Syukran dengan seorang lagi sahabat Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah dengan Syukran ditutup mata. Dua orang yang tukang bagi air kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidina Abbas yang tukang mandi Nabi, dan Sayyidina Fadl. 3 orang ahli keluarga Nabi, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga Sayyidina Ali ibni Abi Talib. 3 orang ni yang memandikan jenazah Rasul. 2 orang yang tukang bagi air sama dia, Sayyidina Syukran dengan Sayyidina Usamah. Dua-dua mereka ditutupkan mata. Tidak boleh melihat
Takut-takut ternampak jenazah Nabi. Tu Sayyidina Usamah bin Zaid. Hibbu Rasulillah, ibni hibbi Rasulillah. Kekasih Nabi, anak kepada kekasih Nabi. Tuan-tuan. Pun tak dibenarkan melihat jenazah Nabi SAW, takut ternampak jasad aurat Nabi kita Muhammad. Kalau nampak, buta mata kata ulama. Buta mata. Maka dibuat perbincangan oleh ulama macam mana nak buat ni. Akhirnya dipilih dengan istiqarahnya para ulama, dilihat ada seorang ulama yang digelar As-Sufi. Dalam kitab disebut As-Sufi, yang tu je disebut. Digelarnya As-Sufi. Dia sahaja yang dibenarkan untuk masuk. Masalah dia pula, dia kencing tak lawah. Dia ada salisil baul. Kencing dia selalu menitik keluar. Dan dia bimbang, takut tak beradab dengan Nabi. Masuk dalam maqam Nabi dalam keadaan ayat kencing duk keluar pada waktu tersebut. Bihadratin Nabi. Di sebelah Nabi SAW. Macam tu sudah beradab, tuan-tuan. Jadi bila keadaan macam tu, maka dia pun orang paksa juga, orang kata tak ada orang lain yang kami tengok, melainkan Tuan saja yang boleh masuk ke dalam maqam Nabi untuk cuci maqam Nabi. Jadi dia kata bagi masa saya 3 hari. 3 hari dia buat apa, tuan-tuan? Dia puasa. Tak minum air yang banyak kerana takut terkeluar air kencing. Maka 3 hari, selepas 3 hari dia puasa, barulah dia bersedia untuk masuk pada waktu tersebut. Bila nak masuk ke mana? Pintu tak ada. Nak masuk ke pintu tak ada, kat bawah ni. Melainkan kena masuk kat kubah. Bila nak masuk ke kubah, masuk macam mana? Dia masuk melalui kepala dulu. Diikat kaki dia, diturunkan kepala dulu. Kenapa? Kerana beradab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beradab macam tu, tuan-tuan. Dia bukan turun guna kaki. Turun guna kepala dulu. Kepala diturunkan kaki dulu. Turunkan kaki, kepala di bawah. Turun, macam tu. Dan sampai di bawah, macam mana dia cuci maqam Nabi? Dicuci dengan janggut dia. Tanpa guna tangan sikit pun. Dia tak guna penyapu. Dia guna janggut dia untuk sapu semua habuk-habuk yang ada dalam tu. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia? Setelah itu, disembuhkan dia daripada penyakit dia. Tak keluar lagi kencing selesil baul. Setelah itu. Dia adalah orang terakhir yang masuk ke dalam maqam Nabi. Setelah itu tidak ada orang lagi yang masuk. Setelah itu ditukarkan maqam dan juga diletakkan kubah dengan warna hijau. Tidak lagi, kata sebahagian orang, diletakkan hijau kan tidak tak silver, kerana takut nanti kalau panas, takut terbakar. Tak, sebenarnya itu bahasa orang yang dia nak tutup sejarah tadi sebenarnya. Sejarah tu sebenarnya bukan warna pil apa pun takkan bakar. Tapi terbakar tadi kerana nak menyucikan tempat Nabi SAW daripada adanya orang-orang ahli bid'ah dan juga orang-orang yang tak betul ni. Ya, yang memegang pada waktu itu. Kita tak kata Wahabi ada kat tu betul. Tak bakar pun lah ni. Kira betul lah Wahabi lah. Tak betul juga buat tu pun. Cuma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kebiadaban yang dilakukan oleh Syiah pada waktu tersebut, mereka menghina dan mengutuk para sahabat Nabi di depan Nabi kita Muhammad SAW tu lebih berat dia punya keadaannya. Walaupun mereka punya adab mereka dengan Rasulullah pun teruk. Pergi ke makam Nabi, dibagi punggung kepada Nabi SAW. Pergi ke makam Nabi, disuruh kita berpaling daripada Nabi. Sampai di depan makam Rasulullah, dikata kepada kita, kenapa mai kat sini? Kenapa nak baca doa depan dia? Dia dah mati dah. Sampai macam tu sekali. Diajar kepada umat macam tu. Itu biadab yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang biadab tak akan lama, tuan-tuan. Orang biadab tak akan lama. Dia tak akan boleh duduk dan tak akan diterima. Kerana tidak ada sambungan dia dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan perasan Taif? Taif tempat yang cantik. Dibanding Mekah dengan Madinah, Taif lebih cantik daripada Mekah Madinah. Siapa pernah pergi ke Taif? Kalau siapa pergi ke Mekah Madinah, biasa sekarang ni ada travel yang akan bawa pergi ke Taif. Tambah sekarang ni, musim sejuk. Taif ni dengan hijaunya, dengan pokok-pokok buahnya yang banyak. Memang terkenal dengan syurga buah-buahan. Taif ni. Memang buah dia pula, buah memang segar dan juga memang sedap tu. Di Taif. Sejuknya. Tapi kenapa Taif tidaklah sangat diberi perhatian seperti mana perhatian yang diberikan oleh Allah kepada bumi Mekah dan Madinah? Karena Mekah dan Madinah, Mekah buminya Allah, Madinah buminya Rasulullah SAW. Ahli Madinah menerima Nabi dengan baik. Ahli Taif menolak Nabi SAW pada permulaan. Sebabkan mereka tolak Nabi kita pada permulaan dakwah Nabi kita Muhammad, mereka tolak Nabi, mereka baling batu kepada Nabi SAW, sehingga malaikat Jabal, malaikat bukit datang untuk menghempakkan bukit ke atas Taif. Dan Nabi SAW menghalang perkara tersebut. Kerana Nabi mengatakan, mereka tidak tahu, kata aku Rasul. Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kepada mereka kerana mereka tak tahu ya Allah. Ini sikap Nabi SAW dengan musuh Nabi. Sikap Nabi dengan musuh Nabi SAW. Sikap kita dengan musuh kita macam mana? Bagaimana sikap kita dengan musuh kita?
Musuh Nabi, Nabi panggil qaumi lagi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku. Karena mereka tak tahu. Faham tuan? Kita orang baru musuh sikit je. Beza pandangan sikit saja. Kita kata apa dekat dia? Puak dia. Puak kita lain. Puak dia lain. Dia bagi puak dua pula. Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku. Maksudnya kaumku juga, ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Kerana mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak akan lawan saya. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Taif taklah mendapat perhatian sangat seperti mana perhatian yang Allah Taala berikan kepada Mekah, Madinah. Kenapa? Karena ahlinya dulu pernah melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlinya dulu pernah menentang Nabi. Walaupun ahli Taif setelah itu menjadi ahlullah. Taif setelah itu lahir daripada keturunannya berkat doa Nabi kita Muhammad menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Nah, mereka ahli sufi. Orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasul. Sekarang tu Wahabi masuk ke Taif dan bunuh ahli Taif. Ma'ruf. Faham? Jadi, kecintaan tersebut menyebabkan perbezaan di antara suatu dengan sesuatu tersebut. Diberikan perhatian ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.